Penggunaan minyak pelincir berkembang secara meluas semasa di era revolusi perindustrian untuk mesin berskala besar. Teknologi pelinciran ini banyak bergantung kepada penghasilan minyak pelincir daripada sumber tumbuhan dan haiwan. Tetapi pada awal tahun 1900 berlaku transformasi teknologi yang menjadikan petroleum sebagai bahan utama dalam penghasilan minyak pelincir. Dan seterusnya, pelincir sintetik mula dihasilkan pada tahun 1966 oleh syarikat AMSOIL. Pada masa kini, penggunaan pelincir menjadi keutamaan untuk kenderaan bermotor dan juga mesin di industri bertujuan mengurangkan geseran dan kerosakan peralatan. Penggunaan minyak pelincir berasaskan petroleum pada skala besar yang meningkat dari tahun ke tahun boleh mendatangkan impak kepada pengurangan sumber bahan api fosil yang merupakan sumber tidak boleh diperbaharui. Selain itu, minyak pelincir berasaskan sumber petroleum berpotensi menjadi bahan pencemar dan mengancam ekosistem dan juga kesihatan manusia jika tidak diuruskan dengan baik. Bagi mengatasi permasalahan yang wujud dan impak negatif akibat penggunaan pelincir berasaskan petroleum, penggunaan minyak berasaskan haiwan dan tumbuhan diperkenalkan sebagai bahan utama dalam penghasilan biopelincir. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak sayuran yang menjadi pilihan dalam penghasilan biopelincir disebabkan oleh pelbagai aspek. Antaranya, minyak sawit mudah didapati dan merupakan minyak yang paling banyak diperdagangkan. Objektif utama kajian ini adalah menentukan kelikatan dan takat kilat biopelincir yang berasaskan minyak sawit baru dan terpakai. Yang kedua, membuat perbandingan kelikatan dan takat kilat biopelincir berdasarkan Society American of Automotive Engineers (SAE). Dalam kajian ini, terdapat dua jenis biopelincir berasaskan minyak sawit terpakai dan minyak sawit baru. Biopelincir ini dihasilkan dengan campuran 50.6% minyak kelapa sawit jenama tempatan, 40.6% minyak mineral dan 7.8% aditif. Biopelincir yang dihasilkan telah diuji kelikatan menggunakan viskometer dan memenuhi standard ASTM 446, manakala uji kaji takat kilat dengan menggunakan alatan yang memenuhi standard ASTM D93. Semua uji kaji ini dilaksanakan di VJ Engineering Solution Sdn Bhd. Bagi memastikan objektif kajian tercapai, metodologi kajian memainkan peranan utama dalam sesuatu kajian. Kajian ini merangkumi kajian awalan, pengumpulan maklumat dan data serta tinjauan awal kesan pelincir terhadap alam sekitar. Seterusnya, pengumpulan bahan bagi menghasilkan biopelincir iaitu minyak sawit, minyak mineral dan bahan tambah. Bagi menghasilkan biopelincir, tiga bahan utama ini dicampur untuk menghasilkan dua jenis biopelincir. Biopelincir A terdiri daripada 50.6% minyak kelapa sawit yang belum digunakan dan biopelincir B pula daripada 50.6% minyak kelapa sawit yang selepas digunakan. Kedua jenis biopelincir ini diuji kaji bagi mendapatkan nilai kelikatan dan takat kilat biopelincir menggunakan capillary tube viscometer mengikut standard ASTM 446 dan Penske Mag Closed Cup pula mengikut standard ASTM D93. Data yang diperolehi dianalisis dan perbincangan serta kesimpulan telah dibuat. Jadual merupakan keputusan bagi uji kaji kelikatan yang diperolehi. Kelikatan biopelincir A adalah 10.0 mm persegi per saat, manakala biopelincir B adalah 10.07 mm persegi per saat. Ini menunjukkan biopelincir B lebih lekat daripada biopelincir A sebanyak 0.7%. Jadual seterusnya merupakan keputusan bagi uji takat kilat yang diperolehi. Takat kilat biopelincir A adalah 202 darjah Celsius,
manakala bioperinci B pula adalah 188 darjah Celsius. Di mana bioperinci A takat kilat lebih tinggi berbanding bioperinci B sebanyak 7.4%. Dari data yang diperolehi untuk uji kaji kelikatan bagi dua jenis biopelincir berasaskan minyak sawit baru dan minyak sawit terpakai menunjukkan bahawa minyak sawit terpakai mempunyai nilai kelikatan yang lebih tinggi berbanding minyak sawit baru. Kedua-dua sampel biopelincir ini telah mencapai kelikatan minyak pelincir grade 30 berdasarkan Standard Society American of Automotive Engineers SAE, di mana nilai kelikatan bagi pelincir grade 30 ialah dalam lingkungan 9.3 mm persegi per saat sehingga 12.5 mm persegi per saat. Biopelincir berasaskan minyak sawit terpakai mempunyai nilai kelikatan yang lebih tinggi berbanding minyak sawit baru kerana ianya telah melalui proses pemanasan berulang. Berdasarkan buku Food Chemistry yang ditulis oleh Bellis pada tahun 2004 menyatakan semasa proses pemanasan berlaku tindak balas kimia yang memberi kesan kepada sifat fizikal minyak dan ianya meningkatkan ketepuan minyak disebabkan oleh pembentukan ikatan berganda triglycerol yang akhirnya meningkatkan nilai kelikatan minyak tersebut. Selain itu, kedua-dua sampel biopelincir daripada kajian ini telah berjaya memenuhi standard SAE bagi minyak pelincir grade 30 kerana minyak sawit secara amnya mempunyai nilai kelikatan maksimum 86.97 mm persegi per saat pada suhu 25 darjah Celsius dan nilai minimum kelikatan 1.85 mm persegi per saat pada suhu 300 darjah Celsius. Biopelincir yang mempunyai nilai kelikatan yang rendah daripada standard yang ditetapkan akan meningkatkan kebarangkalian kebocoran pada enjin dan sekiranya nilainya melebihi daripada standard yang telah ditetapkan, tenaga yang lebih diperlukan untuk menggerakkan enjin tersebut. Bagi parameter takat kilat, analisis data mendapati takat kilat biopelincir berasaskan minyak sawit baru ialah pada suhu 202 darjah Celsius. Manakala biopelincir daripada minyak sawit terpakai ialah pada suhu 188 darjah Celsius. Data ini menunjukkan bahawa biopelincir berasaskan minyak sawit baru lebih tinggi berbanding minyak sawit terpakai iaitu sebanyak 14 darjah Celsius ataupun 74%. Nilai takat kilat kedua-dua biopelincir ini melebihi suhu normal operasi sesuatu enjin iaitu di antara julat suhu 90.6 darjah Celsius sehingga 104 darjah Celsius dan juga mencapai standard SAE. Faktor utama penyumbang kepada takat kilat mencapai standard adalah kerana sifat minyak sawit secara umumnya mempunyai takat kilat yang tinggi iaitu 314 darjah Celsius. Takat kilat yang tinggi adalah lebih selamat kerana pelincir tidak mudah dinyalakan sekiranya terkena sumber pencucur. Manakala takat kilat yang rendah pula berbahaya kerana mudah terbakar sehingga menyebabkan pemendapan oksida pada permukaan logam sehingga mengganggu operasi mesin dan juga enjin. Secara kesimpulannya, kedua-dua sampel biopelincir yang dihasilkan berjaya mencapai Standard Society American of Automotive Engineers SAE untuk nilai kelikatan dan juga takat kilat. Lanjutan kajian ini boleh dilaksanakan bagi meningkatkan potensi biopelincir daripada minyak sawit baru dan juga minyak sawit terpakai.